Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Morning tentang isu Bos Maidin kecam Akmal eksploitasi isu stokin kalimah Allah milik besar Pasaraya Maidin. Amir Ali Maidin membidas tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stokin tentera kalimah Allah. Okey, mari kita dengar respon detail daripada Iswadi Morning. Dia akan letak komen macam biasa. Bos Maidin kecam Akmal eksploitasi isu kalimah Allah. Pemilik Pasaraya Maidin, Amir Ali Maidin membidas tindakan Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh yang menurutnya mengeksploitasi isu penjualan stoking tentera kalimah Allah. Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa? Sepatutnya parti politik jauhi daripada 3R. Kalau dah terjadi, kita tak mau bakar lagi, letak minyak tanah lagi, kata Amir. Menurut Amir, gerasaan Amir supaya umat Islam memboikot kedai kekemat di mana stokin itu ditemui sebelum ini akan menjejaskan keyakinan pelabur dan mata pencarian pekerja kebanyakannya orang Melayu dan Islam. Kekemat dan kilang itu pun dah minta maaf. Apa lagi mereka boleh buat, kata Amir, yang juga Presiden Persatuan Peruncit Bumi Putera. Mengakui isu itu adalah satu perkara yang serius, daripada masa sama berkata ia tidak perlu dibesarkan, terutama untuk kepentingan politik. Kontroversi bermula apabila gambar stokin tentera kalimah Allah dijual di kekemat Bandar Sandwich, Selangor tular di media sosial minggu lalu. Pengurusnya dan syarikat pembekal Zhejiangchang Sdn Bhd telah membuat permohonan maaf mengenai perkara tersebut. Okey. Now, tuan-tuan, kalau kita nak fikir secara rasional kan, orang yang sepatutnya paling bagus untuk ambil kesempatan dalam isu kekemat ni adalah Maidin. Dia juga adalah presiden kepada Persatuan Peruncit Islam di dalam negara kita. Kalau dia main isu ni, tuan-tuan, ramai lagi orang akan pergi ke Maidin. Maidin akan lebih laku kerana dia main sentimen bangsa dan agama. Tetapi bagusnya kan, Datuk Amir Maidin ni, Amir Ali Maidin ni ialah dia tak tunggang pun isu ini. Inilah antara sebab kenapa syarikat dia boleh maju, tuan-tuan. Datuk Amir Ali Maidin ni, kita kata, kenapa syarikat dia boleh maju? Sebab dia tahu yang penting adalah kita bersaing dengan sihat. Dan dia kata apa? Kalau kita biarkan dia tutup, yang terkena pekerja-pekerja ni pun orang Islam juga. Pembeli dan pembekalnya pun ada di kalangan orang Islam. Jadi kenapa kita nak gembar-gemburkan yang politik pada tersebut? Dia serius, biar kerajaan ambil tindakan, biar pihak polis ambil tindakan, dan siasatan itu telah dilakukan. This is, I have to say, I respect and apa orang kata, pemilik Maidin ini, dan dia mempunyai sikap yang sangat terbuka. Padahal kalau dia nak ambil kesempatan, tuan-tuan, macam ini lah orang akan pergi Maidin, macam ini lah orang pergi Maidin tu. Sebab dia dah menunggang isu ini. Tapi ramai ahli-ahli politik kita, terutama yang terpaling, dia suka menunggang isu-isu ni. Saya tak kata Dr. Akmal Saleh siapa-siapa lah, kan, suka menunggang isu. Kan, untuk apa? Kononnya nak menampakkan dia paling hero lah di kalangan masyarakat Melayu dan juga di kalangan orang Islam, kan. Benda itu tak akan menaikkan politik. Tuan-tuan ingat tak dulu Malakat Mall, masa orang gaduh budak Melayu yang kena tangkap dan kena pukul Cina masa dekat Loyat tu, kan. Rupa-rupa cerita, datanglah geng-geng, dia kata Melayu kita telah dipukul oleh orang Cina dan sebagainya. Rupa-rupanya pecah cerita, budak tu pergi mencuri. Budak tu curi barang kat Loyat. Lepas tu kena tangkap. Of course, taklah kena belasah, tapi dia nak melarikan diri. Memang kena. Lepas itu, bila ada ni geng-geng ni datang, dengan geng-geng politik pun datang, kononnya inilah dia bangsa lain yang cuba merosakkan kita, dia pun buat satu pasaraya yang alternatif sebelah daripada Loyat tu, tuan-tuan. Apa jadi dengan pasaraya tu? Akhirnya kedai tu pun cakap, kami beli daripada Loyat. So, dia akan jadi balik kepada bisnes. So, bisnes ni juga yang akan untung. Bisnes dia orang juga yang akan untung. It's all about either business, menguntungkan setengah pihak, atau politik, dan menunggang isu-isu sebegini. So for me, no need lah. Kan? Dah habis, biarkan habis lah. Alright? Okay, habis dekat situ. Saya nak bawa isu pasti ni sekejap je. Saya nak baca Ibrahim Tuan Man. Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan PAS sentiasa buka ruang tambah baik pasti. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man mendakwa, terdapat tekanan yang dibuat oleh pasti kepada pasti sekolah rendah Trust Islam Seriti dan Sekolah Menengah Integrasi Islam Semiti kebelakangan ini. Hakikatnya kita mengalukan sebarang saranan dan sentiasa membuka ruang penambahbaikan. Institusi ini adalah jihad pendidikan. Jihad terus yang dilakukan PAS untuk negara. Kalau jihad, tuan-tuan, bayar gaji setimpal, bukan bayar gaji murah.
Walau bagaimanapun, tidak mempericikan butiran dakwaan, Tuan Ibrahim berkata, PAS tidak pernah bebas daripada tekanan dan gangguan. Dipercayai mengulas tindakan Kementerian Kesuma dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia menyiasat pasal isu gaji dan guru-gurunya. Okey. Alright. Timbul satu persoalan hari itu, dia kata, adakah nanti inilah dia usaha kerajaan liberal, kerajaan kafe, kerajaan sekular yang untuk menutup pusat-pusat Islam, pertubuhan-pertubuhan Islam, pendidikan-pendidikan madrasah pondok Islam, dia kata. Tuan-tuan, kalau tutup, kenapa guru kafar tu masih ada? Kenapa sekolah-sekolah pondok itu masih ada? Kenapa? Tindakan itu diambil adalah kerana report yang dibuat oleh pekerja pasti sendiri, dan mereka telah pun menang. Ada di antara kalangan mereka dah menang saman terhadap terhadap pasti. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, serbuan tersebut tidak akan menutup pasti. Ini kita kena ingat. Serbuan itu tak akan menutup pasti. Tetapi kalau mereka didapati bersalah, mereka boleh didenda. Dia tak akan tutup. Mereka tak ada kuasa pun menutup. Ni bukan Kementerian Kesihatan boleh tutup kedai. Kan? Ini bukan Kementerian Kesihatan boleh tutup kedai. Ini adalah what do you call that? Jabatan Tenaga Kerja, Jabatan Buruh. So tak ada kena-mengena. Jadi daripada situ, tak perlulah PAS dan ASA nak main sentimen, oh kita Islam terancam, Islam terancam. Yalah tuan-tuan, terancam sangatlah Islam tu di bawah PAS. Bukan Islam terancam, keuntungan geng-geng PAS yang ke atas yang gaji 25,000 tu. Saya pelik tuan-tuan. Yang kata mereka tu sukarelawan tak layak dapat gaji minima itu orang yang bergaji 25,000. Yang sokong yang gaji 600 tu, kita sokong. Memang tak layak pun orang pasti dapat gaji minima. Tak layak dia orang dapat EPF, tak layak dia orang dapat SOKSO. Yang macam yang sokong tu, Mamat yang cakap, yang MP Alustar tu, gaji dia 20 lebih ribu. Pencen dia 15,000, dia nak risau apa? Yang kau macam gaji 6-700, kita sokong kenyataan YB. Allah. Kan? Memang mendera lah. Memang mendera. Itulah hakikat tuan-tuan. Tapi kita nak kata macam mana? That's that. Dok, hari ini Tuan Ibrahim sendiri mengatakan, oh saya setuju dengan kenyataan bahawa perlu ada penambahbaikan. Jadi betul lah dakwaan kita. Sebenarnya memang Smiti dan juga Pasti ni ada masalah. Terima je lah hakikat. Ini bukan masalah agama, masalah Islam, ini masalah PAS, masalah pemerintahan. Masalah pemerintahan PAS yang tak pandai mentadbir. Kan? Charge mahal-mahal. Ada kawan saya mesej tadi, dia kata, yuran ni dia pelbagai, dia Pasti ni berbeza-beza. Tapi dia Pasti tempat dia kata, dia tanya, yuran untuk masuk Pasti 1,500. Bulan-bulan RM500. Oh, mahal Istar tak? Itu standard dekat tempat dia di Selangor tu. Tempat tu memang standardnya lebih kurang macam tu. So, kalau harga semahal itu, takkan gaji 600-700. Hai. Betul tak? Kan? Jadi itu yang timbul persoalan kepada kita pada hari ini. Kena saya baca detail lagi dekat masa kini ni. Dia nak heboh-hebohkan lagi buat apa? Sepatutnya parti politik menjauhi isu 3R. Kalau dah terjadi, kita tak mahu bakar lagi, letak minyak tanah lagi. Kata Amir di petik Free Malaysia Today. Menurut Amir, kesan akemas supaya umat Islam memboikot rangkaian kedai serba mereka kekimat di mana stocking itu ditemui sebelum ini akan menjejaskan keyakinan pelabur dan mata pencarian pekerja yang kebanyakannya orang Melayu dan Islam. Okey tuan, mari terus menyokong kajian pada anda Amir Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.